Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Lensa IPT bersiaran tepat jam 9 malam bersama dengan saya Syarul Islam. Terus menonton kami di TV1, di saluran berita RTM, di RTM Klik ataupun follow kami di Facebook, TikTok dan juga Instagram untuk mengetahui perkembangan lanjut. Dan kami juga akan live di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya kami akan bersiaran selama sejam. Kami akan dedahkan anda atau berikan anda perkongsian berkenaan dengan perkembangan atau aktiviti-aktiviti di institusi pengajian tinggi dalam negara. Hari ini Alhamdulillah kita bawakan kepada anda dua slot. Yang pertama berkenaan dengan TVET bukan alternatif, dan yang kedua kita bawakan 3 orang anak muda. Kita akan bincang berkenaan kreativiti anak muda. Tapi di sebelah saya sekarang ini untuk berbincang berkenaan dengan TVET bukan alternatif, kita bersama dengan teknologis Abdul Malik Nudin, Timarah Pengarah 1, Cawangan Perhubungan Luar dan Antarabangsa Bahagian Kemahiran dan Teknikal BKT Majlis Amanah Rakyat MARA. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Topik kita TVET bukan alternatif. Saya rasa soal TVET ni daripada tahun-tahun lepas kita duk bincang TVET bukan pilihan kedua, TVET pilihan pertama. Persoalannya sampai ke hari ini kita masih lagi bincang TVET bukan alternatif. Kenapa perkara itu berlaku? Bila mana kita berperkatakan tentang pilihan, so ada pilihan pertama, pilihan kedua dan pilihan ketiga. Kalau kita tengok mana-mana aliran, sama ada TVET, kedoktoran, undang-undang dan sebagainya, sentiasa akan ada pilihan pertama atau kedua dan ketiga. Cuma untuk aliran TVET ni, saya yakin dan percaya sesiapa yang cenderung kepada TVET, dia mempunyai minat. Kecenderungan dia ni bergantung kepada mungkin memang minat daripada awal. Macam saya sendirilah, kadang-kadang kita dipengaruhi masa kecil-kecil kita, dipengaruhi oleh sesuatu inovasi, cerita-cerita. Saya kecil-kecil nak jadi Spiderman. Dah besar tak jadi. Cuma Spiderman tak ada TVET. Tak ada TVET, betul juga kan? Cuma mungkin masa kecil. Zaman-zaman saya dulu, kita terdedah dengan cerita-cerita seperti macam kereta boleh bercakap, Knight Rider, MacGyver. So dia menarik minat. Itu satulah yang saya tengok kecenderungan. Yang kedua, kita cenderung juga atau minat ni disebabkan persekitaran. Kadang-kadang abang kita, saudara mara kita, kita dipengaruhi oleh benda macam itu. So pilihan ni kita akan cenderung untuk pilih yang pertama kepada aliran tertentu disebabkan oleh kita punya persekitaran. So bagi saya, kita akan cenderung kepada TVET bila mana kita dapat pendedahan berkenaan TVET. Kalaulah orang minat jadi doktor, mungkin dia terdedah dengan dia doktor atau cikgu dia minat kan. So pilihan pertama, pilihan kedua ni very subjektif lah bagi saya. Kan. Okay. Kita punya kecenderungan lah. Pertama untuk lepas SPM. Cakap pasal minat waktu kecil, Encik. Saya di waktu tadika dulu, saya masih lagi ingat khusus tugasan saya kena buat satu lukisan. Okay. Katanya lukisan 30 tahun akan datang. Jadi kita melukis. Saya lukislah robot, ada semua tak ada pekerja, ada robot saja. Sampai ke sekarang masih lagi dipenuhi dengan pekerja-pekerja asing di kilang-kilang kan. Belum lagi fully robotic autonomous. Tapi bila kita cakap berkenaan dengan minat tu dan persekitaran, saya kira persekitaran itu sekarang ini semua orang masuk ke dalam bidang industri. Malaysia kaya dengan industri pembuatan dan sebagainya. Betul. Soalannya lagi, mana kurangnya TVET sampai kita tak dapat lihat kemampanan TVET tu? Bila mana kita perkatakan TVET ni dia orientasinya adalah berdasarkan kepada industri. Kerja datang and then kita buat latihan berdasarkan kepada keperluan industri. Itu berbeza TVET mungkin dengan aliran yang lain. Sebab kita tak boleh nak mewujudkan satu program yang mana peluang pekerjaan itu tak ada dalam market. So TVET is industry based education. Itu yang pertama. Bila Syarul katakan bahawa sekarang ni ada kilang yang masih lagi menggunakan pakai ramai pekerja operator. Diakui memang ada. Mungkin dia masih lagi praktiskan industri 2.0 atau 3.0. Tapi sebenarnya banyak dah kilang di Malaysia ni yang dah praktis 4.0, yang mana satu machinis mungkin dia boleh kawal 2-3 mesin. Mungkin akan datang kita tengok semua tu boleh di luar kawasan pun dikawal mesin-mesin di kilang. So kita menuju ke arah situlah. Jadi kalau TVET ni saya percaya daripada beberapa tahun yang lepas, saya kira 5 tahun lepas saya sudah
mungkin lebih kurang 4 tahun bersama dengan Lensa IPT. Okey. Jadi setiap tahun kita berbincangkan soal TVET ini bukan pilihan pertama. Kalau kita imbas 4 tahun lepas, satu persoalan, saya lupa kepada siapa, saya tanyakan berkenaan dengan TVET. Katanya TVET ini membuka lebih banyak peluang pendidikan. Tapi sekarang ini TVET ni kita lihat lebih kepada ke arah memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda yang ingin sambung belajar. Soalannya juga dekat sini, adakah keseimbangan ataupun kesediaan kita sebagai mungkin di pihak industri ataupun pihak IPT sendiri bersedia dengan lambakan pelajar yang ingin masuk ke TVET itu sendiri? Tadi saya ada touch sikit pasal pendidikan. Bila mana kita masuk TVET, walaupun saya kata tadi orientasinya adalah berkaitan dengan industri. Tapi bila kita masuk TVET punya ekosistem ni, bila kita keluar daripada TVET, kita ada banyak pilihan sebenarnya. Sama ada bekerja dengan industri ataupun untuk menyambung pelajaran. Sebab TVET ni dia bukan sekadar di peringkat sijil, diploma. Dia boleh melanjutkan sampai kepada ijazah, sarjana maupun PhD dalam bidang TVET. So, dalam Malaysia ni kita banyak institusi pendidikan. Kalau dalam yang peringkat sijil diploma ada Institut Latihan Kemahiran Awam. Kalau di peringkat ijazah kita ada MTON University Malaysia, MTON lah. So kita ada. So bidang dari segi pendidikan tu banyak pilihan. Sebab saya yakin dan percaya bila mana kita menyediakan peluang pekerjaan menyediakan peluang pendidikan dalam bidang TVET ni, dia memberi satu kelebihan kepada negara kita untuk menarik pelabur-pelabur daripada luar, bahawa tenaga kerja di Malaysia ni adalah ready untuk teknologi-teknologi yang akan datang. So itu kita nak tunjukkan kepada keyakinan kepada pelabur, bukan sekadar insentif-insentif itu, kita nak make sure that talent pool adalah ready lah untuk industri. Encik sebut berkenaan dengan MTON tadi. Saya rasa itu satu perkara yang baik kalau kita collaboratekan Politeknik, College Community dan juga MTON tu sendiri, Universiti MTON. Mungkin perkara itu baru dilaksana tahun ini ataupun tahun lepas. Ya. Mungkin akan datang, adakah lebih banyak lagi yang akan dibuat dengan TVET? Dia kalau kita tengok dari segi artikulasi pelajar-pelajar TVET, sama ada di peringkat CJ, sambung diploma dan seterusnya melanjutkan pelajaran, MTON dan di Mara sendiri kita ada UniKL. Maksudnya kalau sebenarnya laluan khususnya kita kata ke UniKL, ke MTON dan sebagainya. Tapi dia tidaklah terhad kepada MTON saja ataupun UniKL. Pelajar-pelajar TVET ni boleh juga menyambung pelajaran ke universiti berdana, pergi ke UKM, USM dan sebagainya. So dia tak limited kepada itu saja. Sebab di TVET ada je program-program engineering teknologi dan sebagainya, yang mana laluannya itu open. Dan macam di ekosistem Mara, kita selain daripada melanjutkan pelajaran di dalam negeri, kita juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar TVET di Kolej Kemahiran Tinggi Mara contohnya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara yang dah sambung ke United Kingdom, Switzerland, New Zealand, Australia dan sebagainya. So itu peluang untuk pelajar-pelajar kita yang cemerlang, walaupun mungkin semasa lepas SPM dia dari segi persaingan kepada lepas SPM tu dia mungkin tak dapat terus pergi ke luar negara. Tapi melalui TVET dia mendapat peluang kedua untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. So laluan untuk menyambung pelajaran melalui TVET kita ada, untuk bekerja ada, even kita ada juga laluan untuk pelajar-pelajar kita terlibat dalam keusahawanan, teknik usahawan. Baik. So ada pilihan. Untuk Saya mungkin saya cuba untuk tidak berat sebelah lah, Cik. Sebab saya pun sendiri keluaran TVET. Yes. Tapi kalau saya lihat sendiri sebagai mata kasar, kacamata orang luar sendiri, saya nampak TVET ni memang peluangnya banyak. Betul. Tapi hari ini kita masih lagi bincangkan TVET bukan alternatif. Jadi apa antara kaedah untuk kita dedahkan kepada mungkin pelajar lepasan SPM di luar sana yang mungkin SPM tahun ni, ataupun pelajar mana-mana sekalipun untuk lebih cenderung ke arah TVET? Macam di peringkat Mara, kita memang memperbanyakkan, kita kata footprint TVET Mara ni di mana-mana platform, supaya bila mana ada
pelajar-pelajar lepas SPM yang ingin tahu maklumat lebih lanjut, dia boleh mendapat banyak maklumat. Sama ada di di website rasmi ataupun sokmed-sokmed sosial media kan. Itu yang pertama. Lagi satu, saya nampak di peringkat kebangsaan nasional, kerajaan memang memperuntukkan banyak peruntukan untuk TVET ni lah. Ya, Amat Perdana Menteri sering memperkatakan sekarang ini bukan di peringkat menteri, even Perdana Menteri memperkatakan macam mana untuk memperkasakan bidang TVET di negara kita. Saya kira kalau TVET di negara kita ni semakin hari semakin banyak kemasukan. Alhamdulillah, saya syukur. Tapi antara cabaran yang mungkin pihak pendidikan tinggi sendiri hadapi sekarang? Dalam mana-mana bidang yang berorientasikan teknologi atau teknikal ni, kita tak dapat lagi daripada perkembangan teknologi yang begitu pantas. Kalau industri sekalipun, kadang-kadang dia tak boleh nak mengejar perkembangan teknologi. So di institusi pendidikan, terutamanya institusi pendidikan TVET ni, perkembangan teknologi yang begitu pantas mungkin satu cabaran yang utama, sama ada dari segi macam mana kita nak pastikan bahawa kualiti yang kita keluarkan, yang kita hasilkan tu memenuhi kehendak industri. Sebab spektrum industri ni ada yang masih lagi dekat 3.0 contoh. Ada yang dapat 4.0, ada yang mungkin akan lebih advance daripada 4.0. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya dari segi fasiliti dan peralatan. Yang keduanya, macam mana kita nak pastikan bahawa kompetensi tenaga pengajar kita adalah selari dengan industri. So apa yang kita buat adalah kita sentiasa mesti pastikan bahawa pensyarah-pensyarah kita ni dilengkapi dengan ilmu teknologi yang terkini. Antara berkhusus sama ada di dalam atau di luar negara, dan juga kita boleh membuat kita panggil latihan sangkutan di industri lah. Maksudnya pergi sekejap di industri, patah balik ke institusi untuk memastikan bahawa lecturer kita ni, pensyarah-pensyarah kita ni mendapat pendedahan yang sewajar ni dekat industri. So itu cabaran, dan macam mana kita nak menyelesaikan bahawa kualiti graduan yang kita hasilkan tu sentiasa dapat menerusi. Macam saya kata dari awal tadi, graduan kita ni, program kita ni adalah berorientasi ke industri. So kita nak kena pastikan industri berpuas hati dengan apa saja produk kita. Macam kita punya expectation lah. Kalau kata kita pergi kedai A, nasi lemak ni sedap, kan? So pemilik restoran nasi lemak tu mesti dia nak pastikan hasil tu sepanjang masa ada sedap lah, kan? So itu juga yang kita buat di peringkat institusi TVET. Kita nak pastikan bahawa kita memenuhi kehendak industri. Saya kira banyak lagi persoalan yang kita nak bincangkan berkenaan dengan TVET. Tapi Encik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Mada dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kedah yang mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PMA. Bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Bersua kembali dalam Lensa IPT. Kalau ikutkan tadi kita dah bertanyakan soalan beberapa kepada Encik. Jawab persoalan berkenaan TVET bukan alternatif. Kalau kita ikutkan kemasukan pelajar ke bidang TVET, dia taklah terlalu jauh jurang antara lelaki dan perempuan. Dua-duanya seiring. Perempuan banyak ni, lelaki banyak ni. Kadang masa tahun-tahun ni, perempuan banyak ni, lelaki banyak ni. Jadi tak lari jauh. Mungkin juga kalau kita lihat kepada isu mungkin kenapa persoalan tu timbul. Sebab katanya perempuan ni bila nak masuk ke arah teknikal ni dia renyah sikit. Dia rasa malas sikit. Tapi kalau ikutkan statistik, perempuan masih kadang-kadang mendahului, kadang-kadang lelaki mendahului. Tapi jurang itu tak jauh. Persoalannya, TVET ni gambarannya secara ringkas kepada orang yang mungkin kurang faham, kurang fasih berkenaan dengan TVET. TVET, kalau kita tengok dari segi maknanya lah kan, technical and vocational. Okey. So maksudnya memang dia punya orientasi adalah technical dengan vocational. Itu tak dapat lagi. Cuma bila kita berperkatakan pasal teknikal, bidang-bidang dalam TVET ni tak dapat lagi beri teknikal. Cuma tarifan teknikal tu kadang-kadang kita ingatkan teknikal ni adalah manufacturing saja, buat kereta. Ini tak semestinya. Okey. Kulinari pun consider TVET, menjahit pun TVET. So skop dia tu luas. Kalau dari segi macam peratusan lelaki dan perempuan, quite balance. Sebab sekarang ni dia tak seumpama tahun-tahun yang mungkin 34 tahun yang dulu, kan? Yang mana minat pelajar-pelajar perempuan tu mungkin agaknya kurang cenderung, kan? Tapi sekarang kesedaran untuk sama belajar sama ada dalam bidang perdana maupun TVET adalah terbuka kepada, tak mengira jantina lah. Sekarang kita dah tak pelik kalau kita jumpa juru kimpalnya adalah perempuan. Even kiri kanan dia boleh. Mungkin setengah-setengah bidang dia lebih hebat daripada lelaki. So jantina bukannya satu orang kata halangan lah untuk cebur dalam bidang TVET ni. Bila sebut TVET ni, macam Cik katakan tadi, sebut je pasal TVET industri. TVET industri. TVET industri. Andai kata TVET bukan industri, ke mana haluan? Okey. TVET memang tak boleh lari daripada industri. Cuma laluan untuk graduan TVET. Industri, habis belajar sama ada CG diploma, boleh terus bekerja industri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak pergi lebih kepada bidang yang peringkat yang lebih tinggi, dia boleh sambung pelajaran. Saya sebut tadi, CJ, diploma, degree dan seterusnya sampai ke PhD. Yang ketiga, mungkin ini tak ramai yang tahu, sebenarnya graduan-graduan TVET ni, dia yang mana berkecenderungan untuk terlibat dalam keusahawanan. Dia boleh terus. So apa yang menarik dan yang memberi kelebihan kepada graduan-graduan TVET ni, sebab dia mempunyai
pengetahuan dalam bidang teknikal dan dia boleh apply dalam bidang keusahawanan. Macam di MARA kita memang embed dalam silibus kita ilmu-ilmu keusahawanan. Dan kita ada special program di MARA ni, kita memang ada dedicated diploma teknik usahawan dalam bidang-bidang tertentu. Yang mana pelajar-pelajar kita ni dinilai berdasarkan jualan dia setiap semester. So biasanya kalau macam Syirul kata tadi, Syirul pun dalam bidang TVET kan. So kita nilai GPA dan sebagainya. Dan kita ada hands on je. Tapi yang diploma teknik usahawan ni dinilai berdasarkan berapa sale kita. So lulus gagalnya kita tu adalah berdasarkan nilai jualan yang telah ditetapkan. Boleh sama belajar, bekerja dan juga boleh terlibat dalam dunia perniagaan. Sebab kita dah ada skill dalam bidang teknikal, terus boleh apply dalam bidang keusahawanan. Saya nak berkenaan dengan industri tadi, Encik. Bila kita cakap berkenaan dengan industri ni, terutamanya berkenaan dengan gaji. Baru-baru ni gaji graduan TVET daripada 1,500 saya kira dinaikkan kepada 2,000. Adil ke kalau nak ikutkan dengan keluaran arus perdana, keluaran TVET, gajinya agak jurang juga, 500 tu banyak tu. Bila kita memperkatakan berkenaan dengan gaji atau imbuhan, kita tak dapat lagi daripada kelebihan setiap satu bidang. Okey. Contohnya lah, tadi Syirul bandingkan antara TVET dengan non-TVET. Kalau saya katakan, saya bandingkan doktor dengan cikgu, dua-dua degree. Wajarkah saya membandingkan dua profession yang berbeza? Kita boleh katakan doktor mungkin lebih tinggi daripada seorang guru, kan? So bila mana satu profession atau satu bidang, kita tak dapat lagi daripada ada perbezaan di antara gaji. Sebabnya kelebihan yang ada pada graduan yang keluar daripada satu bidang, dia memberi imbuhan yang berbeza lah, kan? Bila industri dia memerlukan orang yang ada skill set tertentu dalam bidang tu, yang mana mungkin tak ada dalam bidang lain, dia akan menawarkan gaji yang lebih tinggi. Betul tak? Sebabnya kalau dia lepas graduate, industri terpaksa untuk melabur, memberi latihan secara berasingan selepas graduate daripada mana-mana institusi pendidikan. So dia terpaksa mengeluarkan duit lah. So baik dia pilih graduan-graduan yang mana boleh memenuhi keperluan industri dia. Macam saya kata tadi, kalau TVET orientasinya adalah industri, kan. So mungkin kelebihan ada di situlah. So dari segi perbandingan saya dah nampak kita tak dapat lagi lah nak bandingkan macam tadi profesi-profesi yang berbeza. Kenapa tidak TVET tu diarus perdanakan? Kalau di Malaysia ni kita memang banyak ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam. Kita ada aliran di universiti perdana, kan, IPTA. Kita ada ILKA. Sebenarnya kita nampak memang telah diarus perdana, kan. Kita ada beberapa kementerian utama yang melaksanakan program-program ILKA ni. So lebih ramai masyarakat, ibu bapa yang telah yakin bahawa laluan TVET ini mampu memenuhi keperluan anak-anak. Kalau kata nak sambung belajar, boleh ke pilih TVET? So dia nampak, ada laluan. So dia tak ada, dia terasa bahawa laluan TVET ni mungkin setakat CJ atau diploma saja. Sebab dia tahu bila masuk laluan TVET boleh sampai ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi. So saya rasa dalam keadaan sekarang masyarakat mula menyedari. Dan satu kelebihan yang saya rasa dah ramai ibu bapa ambil maklum bahawa bila mana dia ambil diploma, katalah dia pilihan dia nak pergi ke satu, katalah dia aim ambil mechanical engineering contoh. Kalau dia mempunyai
pelbagai pilihan lah, sama ada nak pergi dalam matrikulasi atau masuk TVET dulu dan sebagainya. Kadang-kadang tu dia rasa kalau masuk diploma dulu macam dah sebelah kaki. Kan. So ambil degree tu mungkin insya-Allah ada rezeki dia boleh terus ke dalam bidang tersebut. Dari segi kita kata harus berdanakan, saya yakin dan percaya di negara kita sekarang memang telah berada pada tempat yang sepatutnya. Mungkin kita kena improvekan lagi lah, insyaAllah. Improvekan lagi? Di mana ruang tu sebenarnya? Masih ada lopong? Spot di mana-mana? Lompong tu mungkin tak ada, tapi mungkin kalau antara yang boleh tambah baik? Tambah baik ni bila kata sebab kita tak boleh bila mana kita kata negara kita sedang menuju ke daripada negara membangun ke negara maju. Kalau kita tengok negara-negara maju seperti macam Jerman, Austria, Swiss dan sebagainya, pelajar-pelajar di negara tersebut 50 ke 70% adalah terlibat dengan TVET. So mungkin lebih ramai yang ke aliran TVET boleh menarik lebih banyak industri ataupun pelabur-pelabur datang ke Malaysia dan membangunkan ekonomi negara kita, insyaAllah. Saya kira di arus perdana banyak sebenarnya antara kursus-kursus yang menawarkan pengajian online ataupun hybrid. 2 tahun di rumah, 2 tahun di universiti. Saya kira itu satu cabaran yang hebat juga oleh TVET. Mungkin pelajar ni dia lebih cenderung kepada yang lebih santai dan relax. Berbanding dengan TVET kan lebih 4 tahun kena habiskan masa kat universiti sebab berkait dengan hands on sebagainya. Dapat cik macam mana? Betul pada satu sudut, tapi sebenarnya TVET ni bukannya semata-mata hands on secara 100%. Sebab dia masih ada lagi teori. Kalau kita tengok dalam ekosistem TVET ni sekurang-kurangnya dia ada 50% hands on. Paling maksimum boleh pergi mungkin 70-80% hands on. So maknanya ada ruang-ruang yang mana kita apply teori. So di teori ni kalau kita nak buat hybrid tak ada masalah. Teori maksudnya kalau kita nak praktis, kita buat secara online, then yang praktikal datang ke kampus. So macam dulu masa kita berada dalam keadaan pandemik, itu yang kita apply pun. Teori kita belajar, cuma mungkin pada peringkat awal dulu dia di mana-mana tempat pun saya rasa mungkin agak tu kejutan budaya sikit. Bukan setakat kepada pelajar, even kita yang bekerja pun ada kejutan. Tapi lama kelamaan perkara ini boleh diterima bahawa pembelajaran secara online boleh diguna pakai di mana-mana aliran. Apa yang kita buat di Institut Kemahiran Mana dan Kolej Kemahiran Tinggi Mara, bila mana ada bidang yang sama di 2-3 institusi, kita integrasikan. Contohnya lah, katalah dalam bidang elektrik yang mana secara ada kursus atau subjek berkenaan dengan safety dan regulation, contoh. Di zon utara ada satu institution, belah tengah ada satu, di selatan ada satu. So kita jalankan perkara ini secara online. Mungkin seorang pakar boleh mengajar 3 institusi dalam satu masa. Cuma praktikalnya masing-masing di institusi masing-masing. So saya yakin dan percaya kaedah hybrid ini boleh dilaksanakan di institusi TVET. Saya percaya kalau untuk membentuk sebuah negara yang maju itu sendiri, kita perlu memulakan dengan pendidikan. Kalau kita ikutkan di universiti-universiti awam, ada beberapa subjek yang mereka menawarkan, saya kira teknologi terkini. Contoh AI, nanoteknologi. Walaupun keperluan industri di Malaysia ini kurang, tapi saya rasa itu adalah antara subjek saja bidang-bidang yang perlu diperkemaskan lagi di Malaysia. Pendapat macam mana? Betul. Bila pada keperluan industri, dia punya keyword adalah keperluan industri. Dalam ekosistem kita, bila mana ada keperluan untuk kita meningkatkan kandungan silibus kita mengikut keperluan industri, contoh sekarang ni kita memperkatakan berkenaan dengan AI, big data, cloud computing, security dan sebagainya, kita memang
Satunya, kita embed dalam silibus kita. Kita masukkan dalam silibus kita. Yang kedua, kita ada diploma secara khusus dalam big data. Contoh, diploma in computer teknologi dalam big data. Diploma computer teknologi dalam cloud computing. So, kita nak pastikan bahawa bila mana ada keperluan di industri, talent tu, pool of talent tu memang dah tersedia untuk industri. Baik. Sebenarnya banyak yang kita nak bincangkan berkenaan TVET ni. Saya kira untuk satu slot di Lensa IPT ni kita tak cukup lah. Kita kena ada episod-episod lain. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk bercakap berkenaan dengan TVET ini sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada teknologis Abdul Malik Nudin, Timbalan Perkara 1 Cawangan Hubungan Luar dan Antarabangsa Bahagian Kebahagiaan Teknikal BKT Marang. Dan sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan 3 orang tetamu selepas ini berkenaan dengan kreativiti anak muda. Kepada penonton Lensa IPT, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Yang boleh bawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Adakah kerajaan perpaduan berada di landasan yang betul? Dalam siri kedua, kad laporan kerajaan perpaduan ini, saya ingin paparkan 5 bukti kerajaan perpaduan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan lebih baik berbanding tahun lepas. Jumlah pelaburan ke Malaysia semakin meningkat berbanding tahun lepas. Kadar inflasi semakin rendah dan mereda berbanding tahun lepas. Tahun ini, kebebasan akhbar mencatatkan kedudukan terbaik dalam sejarah, naik 40 anak tangga berbanding tahun lepas. Prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur yang lebih baik
naik 5 anak tangga berbanding 2022. Terbukti, dalam tempoh hanya 7 bulan, Kerajaan Perpaduan telah mentadbir negara ini ke arah yang lebih baik. Insya-Allah, 5 pencapaian ini akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya generasi baru pada masa depan. Bersua kembali dalam Lensa IPT, kita dah masuk untuk slot kedua berkenaan dengan kreativiti anak muda. Bila sebut berkenaan dengan kreativiti ni, mungkin bila saya buat sesuatu, mungkin saya minat tapi anda tidak minat. Mungkin juga kreativiti itu berdasarkan kreativiti saya, lain bentuknya, berdasarkan kreativiti anda, lain bentuknya. Untuk bercakap berkenaan dengan kreativiti anak muda di peringkat yang lebih tinggi, kita bersama dengan saudara Arish Farhans dan juga Muhammad Haziq Aiman Suhaimi, dan juga di hujung sana kita bersama dengan Haris Suhail. Semuanya pelajar Diploma Reka Bentuk Perindustrian Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. So nak Arish, Haziq, Haris. Okey. Nama dekat-dekat kita takut tersilap. Jadi kalau kita ikutkan reka bentuk ataupun apa nama diploma reka bentuk perindustrian. Khususnya berkenaan dengan apa, Haris? Khususnya berkenaan dengan design something yang produk yang sedia ada. Tapi untuk improve dia punya function, banyak kriteria. Dia di bawah Diploma Reka Bentuk Perindustrian ni kami ada 3 kluster. 3 kluster? Okay. Ya. Satu furniture, and produk dan juga transport. Di mana kami akan design 3 benda tu lah. Okey, design tu dia ikut apa? Dia untuk function saja ke ataupun design reka bentuk saja? Kita lebih kepada problem solving. Problem solving. Dia ada dua lah, maksudnya daripada dari segi estetik ataupun daripada segi function. Jadi kalau dari segi mana yang datang dulu? Kalau kita contohlah yang ada di depan ni kan, saya punya cue card. Okey, dia pandang macam nak inovasi kan saya punya cue card. Jadi kalau tengok cue card ni kan, contohnya apa yang datang dulu? Function ataupun keestetikan dia tu? Kalau bagi saya dari segi ergonomik. Ergonomik? Ya. Maksudnya tak, cara saya pegang ni tak cantik lah? No, bukan awak, tapi kad tu. Kad tu? Dia tengok kalau bucu dia kan tajam kan. Dan pemegang dia pun tak ada. So, kami akan kaji benda tu. Apa masalah dia, apa cara pengguna gunakan kad tu. Dan kami akan hasilkan design yang ergonomik untuk cik pegang lah. Macam selesa pegang, selamat dipegang. Ya, ergonomik lah. Functionality. Masih baik tak cakap estetik. Kalau tak, saya punya penerbit Kak Fida marah. Tak cantik ke cue card ni? Tak apa. Kalau Arish pula, sepanjang berada di diploma reka bentuk perindustrian tu, apa antara kita kata benda yang paling best lah untuk ada dekat dalam diploma reka bentuk perindustrian? Yang paling best ni design society lah. Punya culture je, cara kerja, punya design proses je. Banyak faktor je. Kalau dari segi kreativiti tu memang sebelum masuk diploma tu memang dah kena ada kreativiti ke ataupun dah masuk tu baru dapat idea-idea? Ya, selepas pun tak apa. Asalkan ada. Asalkan ada. Short and sweet. Sebelum selepas tak ada masalah, asalkan ada. Kalau apa, Haziq pula macam mana? Dia kreativiti ni satu benda yang boleh train. Okey. So bila kita masuk contoh macam diploma reka bentuk perindustrian di Uniza ni, kami dalam silibus tu kami akan di-train dah. Sebelum contohnya dari awal SEM sampailah ke tengah masa kami untuk buat projek. So kami dah di-train awal dah. Jadi kalau training on creativity tu ada subjek ke macam mana kalau ada diploma ni? Ke memang kena sendiri punya inisiatif? Ada juga. Ada juga? Tapi lebihnya ke mana? Lebihnya kepada sendiri. Sendirilah, sendiri punya inisiatif. Kalau Harith,
Silap. Kalau Haris pula macam mana? Kalau dapat satu design tu, mungkin kalau sendiri saya tak tahu design yang Haris keluarkan sebelum ini bagaimana. Tapi kalau nak ikut idea awal tu macam mana? Okey, dia sebenarnya dia berbalik pada design brief tu lah. Contoh macam kita kena tahu apa arah tujuan design kita. Contoh macam basically kita design ni untuk kita selesaikan satu masalah. So maksudnya kita akan mulakan dari segi observation, kita buat research, kita cari kelemahan suatu produk tu, kita nak kenal produk tu lah. So dari situ kita boleh bantu kita untuk design produk yang baru. Kalau macam Ari ada guna AI ke apa ke? Saya guna 3D software. 3D software. Kalau nak buat tu tak ada guna AI punya teknologi ke? Ada dengan bantuan sikit. Bantuan sikit. Dapatkan idea. Ada juga kadang-kadang macam minggu lepas kita di Lensa IPT juga kita cerita berkenaan dengan architecture. Dia punya design tu berdasarkan AI punya teknologi. Tapi ambil adaptasi je lah. Maksudnya ambil sikit, apply dekat design sendiri. Kalau ikutkan baru-baru ni, korang baru habis pertandingan dan memenangi anugerah di pertandingan. Design kasut. Jadi produk awal, maksudnya design awal tu siapa yang buat? Dia tiada siapa yang buat dia. Kami akan buat brainstorming antara kami kami bertiga ni. So proses awal kami akan cari di internet macam mana rupa kasut yang sekarang ni di market lah. Cari yang sedia ada lah. So maksudnya produk tu yang sedia ada, lepas tu proses dia macam mana? Proses daripada brainstorming, cari di internet berkenaan dengan kasut yang sedia ada, lepas tu proses dia? Kita buat observation. Dari persekitaran produk-produk yang sedia ada untuk digunakan sebagai inspiration atau subject matter untuk apply pada produk tersebut. Jadi yang kalau kasut tu sebenarnya yang sekarang ni, produk sekarang ni bukan daripada yang dah ada di pasaran lah. Maksudnya fully 100% korang punya produk design. Jadi kalau lepas daripada buat orientation dan sebagainya, apa antara kaedah untuk menentukan design ni adalah design terbaik? Macam tu. Dia bab kata lecturer saya. Bab kata lecturer cakap bukan awak. Pandai guna ayat lecturer, okey? Bila kita dah design tu, at the end tu kita rasa macam berpuas hati dengan design kita. Kita rasa macam kagum dengan design kita. Kita rasa yang design kita ni dah memenuhi semua kriteria daripada brief project. Ini yang sedang dipaparkan di televisyen. Inilah kasut yang dihasilkan oleh Haris dan juga Haziq dan juga Haris. Ini antara step-step lah untuk membuat kasut tu kan. Berapa lama proses untuk buat satu design ni? Biasanya kalau ikutkan untuk hasilkan satu design tu, dia bergantung pada skala projek tu lah. Maksudnya kalau macam kami sebagai student, biasanya ambil masa dalam 3 ke 6 bulan macam tu. Tapi dia berbeza lah kalau yang bekerja di luar. Mungkin untuk dapatkan satu design tu, dia boleh ambil masa dalam 1 tahun, 2 tahun. Saya kira kalau buat projek design ni, kalau macam kasut tu, benarnya agak kecil. Jadi, paling sekejap berapa lama? Paling sekejap berapa masa diambil dan juga paling lama berapa masa diambil? Kalau berdasarkan pengalaman kami, paling sekejap lah. Dalam hampir 4 bulan. 4 bulan paling sekejap? 4 bulan paling sekejap dah hampir 1 semester. Kalau antara keadaan nak hasilkan satu design kalau seorang, macam mana? Kalau tadi mula dengan brainstorming, kalau seorang? Sama juga. Sama juga. Jadi kita keluarkan idea dan juga kemudian buat satu design yang rasa berpuas hati. Betul. Yang tidaklah berpuas hati saja. Dia memenuhi kriteria, design kriteria dan juga brief project tu. Sebenarnya kita orang ada design proses yang kita orang ikutlah based on apa yang kita belajar di IDA Uniza. Apa antara cabaran untuk nak hasilkan satu design tu? Cabaran je.
Cabaran. Bagi saya, untuk menghasilkan satu desain ni dia memerlukan skill. Macam saya mungkin tak pandai sketching, tapi dia pandai buat dekat 3D software. Okey. So kami saling memerlukan antara satu sama lain. Betul. Kalau macam Arif rasalah antara masa yang paling optimum, paling bagus untuk hasilkan satu projek itu, andai kata dia nak cepat projek itu, berapa banyak masa yang Arif perlukan untuk buat 3D sketching? Ya, bergantung pada skala dengan complexity after project. Okey. Kalau biasanya mengambil masa 3 hingga 6 bulan. 3 hingga 6 bulan jugalah. Maksudnya dalam lingkungan masa-masa yang macam itulah. Kalau projek macam di industri, mungkin projek tu agak besar dan sebagainya. Apa antara Arif rasa cabaran untuk nak hasilkan sebuah projek tu dalam bentuk 3D sketching? Boleh ulang soalan? Apa antara cabaran yang Arif rasa untuk buat satu 3D sketching tu? 3D sketching tu. Cabaran. Measurement. Dia punya measurement lah. Measurement lah. Untuk dapat dia punya presah dia. Faham. Jadi kalau nak diikutkan proses tu bukannya mudah untuk nak hasilkan satu produk. Jadi kalau antara mungkinlah ada katanya penambahbaikan yang perlu ditambah baik dalam satu software tu, apa antara dia? Penambahbaikan Rasa kalau Haziq boleh buat app sendiri, software sendiri, apa yang antara Haziq nak buat dalam apps tu? Kalau saya baik bagi tahu je ni macam mana design kriteria kita ni. Itu AI. Itu dah ada. Macam tu lah. Memang guna AI, dia tak nak mengaku tadi. Maksudnya kalau untuk jadikan sebuah projek itu ataupun sebuah produk tu cantik, yang pertama sekali perlu ada inspirasi daripada yang lain. Walaupun kita ambil asalnya itu daripada yang ada di pasaran. Tapi inspirasi ataupun idea daripada yang lain juga perlu jadi kita kata sandaran lah untuk kita nak buat satu projek yang kita punya sendiri. Jadi kalau bila dah dibuat satu produk tu, macam mana penerimaan yang lain? Contoh macam Haris buat satu produk, kerjanya bertiga, macam mana produk tu dapat diterima oleh semua? Setiap satu proses, selesai satu proses tu, kami akan buat macam meeting lah untuk bagi tahu apa masalah dia, apa yang cukup ke tak cukup. Macam itulah. Macam mana kita nak pastikan produk tu betul-betul legit yang kita hasilkan tu? Maksudnya, bila kita dah sampai satu tahap yang kita dah puas hati, rupanya produk ni ada kat market. Macam mana kita nak buat tapisan tu? Bagi saya, sebab kita dah buat research. Awal-awal dulu kita dah buat research sebelum kita hasilkan produk tu. So, kita dah study dia punya market, dia punya trend. Dia punya trend sekarang kan. So, possibility tu macam tak adalah 100% kita boleh nampak dekat luar. So, boleh nampak yang kita ni, kita punya design tu macam original kita punya. Betul. Faham. Katanya ni Haziq punya juga produk. Boleh ceritakan sikit kenaan dengan produk ni? Ini saya dapat brief FYP saya. Iaitu heritage. Ini kain semutar daripada Terengganu. So saya dapat ini, saya kena apply kepada furniture saya. Maksudnya dapat satu bahan, kena apply kepada furniture. Kalau dengan kain ni, apa yang Haziq nak buat dengan kain tu? Kain ni? Okey. Pada awal-awalnya, kita kena study dulu apa kain ni. Kita kena buat research pasal kain ni, siapa yang gunakan, semua sekali lah. Cara penggunaan dia macam mana. Kita tunjuk dekat kamera, Haziq. Ini akan jadi salah satu
kain yang akan ada di perabot-perabot di rumah anda satu hari nanti. Amin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sebenarnya sebab suri datang ke Lensa IPT. Terima kasih Harish, terima kasih Haziq, terima kasih juga kepada Haris daripada semua dari pelajar diploma Reka Bentuk Perindustrian UNIZA kerana suri datang hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Saya nak tengok produk-produk yang korang hasilkan satu hari nanti. Tak apa pun, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Keringatmu membasahi au pipimu, cantik-cantik awasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Tidak ada pusat hemodialisis di Felda. Jadi kena jalan jauh ke hospital. Saya luluskan peruntukan 21 juta ringgit ke semua wilayah Felda, termasuk Yayasan Felda, pusat hemodialisis, 12 buah pusat hemodialisis yang boleh meringankan beban 2,000 pesakit. Jumlah 21 juta ringgit diluluskan sekarang. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan kian bijak, berkesan literasi digital. Alhamdulillah, 2 slot kita bawakan kepada anda. Pertama berkenaan dengan TVET bukan alternatif. Tadi kita dah borak sikit dengan Cik Abdul Malik berkenaan dengan TVET. Katanya TVET ini adalah peluang ataupun haluan kepada industri. Saya rasa betul, memang keluaran-keluaran TVET kalau kita tengok daripada kebolehpasaran graduan ataupun GE itu sendiri, memang peratusan ke arah industri daripada pendidikan TVET itu lebih menyerlah berbanding dengan pendidikan arus perdana. Persoalannya, ke manakah hala tuju, ke manakah haluan selepas anda graduate daripada diploma ataupun degree, sebenarnya haluannya sangat lagi panjang. Anda boleh sambung master dan juga PhD dalam bidang TVET itu sendiri. Dan juga kita bercakap berkenaan dengan kreativiti anak muda. Kita bersama dengan 3 rakan kita tadi. Walaupun mereka tersipu-sipu malu, namun mereka menghasilkan produk yang memenangi hati juri di pertandingan itu. Jangan diam-diam. Tapi tak buat apa-apa. Tapi mereka ni diam-diam ubi berisi. Dan juga banyak lagi perkembangan yang kita akan kongsikan kepada anda. Satu lagi berkenaan dengan Kongres dan Pertandingan Inovasi
Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran K-Inovasi UKM 2023, yang mana K-Inovasi ini sendiri, Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, adalah satu acara tahunan yang dianjurkan oleh Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum UKM bermula pada tahun 2009. Sejak ia dianjurkan, K-Inovasi telah menarik minat ramai penyelidik dan inovator dari peserta institusi pendidikan tinggi, sekolah dan juga industri, yang mana dalam K-Inovasi 2020 lebih 250 makalah serta inovasi telah diterima dan banyak makalah telah diterbitkan dalam jurnal berindeks dan sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit UKM. Dan sebenarnya saya nak beritahu sikit berkenaan dengan tarikh-tarikh penting K-Inovasi yang dah dilanjutkan. Pertandingan inovasi yang dulunya pada 7 Julai 2023 dilanjutkan ke 21 Julai 2023 dan pemakluman penerimaan abstrak 24 Julai 2023. Tarikh pembentangan makalah 21 Julai 2023 yang sebelum ini pada 14 Julai 2023 dan juga pada 24 Julai 2023 adalah pemakluman penerimaan abstrak pembentangan makalah, yang mana pemakluman penerimaan abstrak panjang. Dan ini sebenarnya tarikh-tarikh penting dan juga kepada anda yang masih lagi ingin berdaftar, boleh scan kod yang telah ada dipaparkan di kaca TV seperti tadi ataupun terus ke K-Inovasi UKM untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan apa yang dianjurkan dan juga apa tarikh-tarikh yang perlu anda up to date dari semasa ke semasa. Dan mungkin itu saja perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja menonton Lensa IPT hari ini. Jangan lupa untuk tap follow kepada kita punya Instagram, TikTok dan juga Facebook untuk tahu lebih banyak berkenaan dengan kami punya perkembangan di Lensa IPT, apa topik-topik yang kami akan bawakan setiap minggu pada hari Jumaat jam 9 malam di TV1, saluran berita RTM, ataupun anda nak senang, nak mudah, muat turun saja di telefon pintar anda application ataupun aplikasi RTM Click, sebab sekarang teknologi ini sangat mudah. Anda boleh tonton TV1, TV2 dan juga apa-apa saluran di RTM, tak kira radio ataupun TV, anda boleh tonton di apps RTM Click. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan kami Lensa IPT. Setiap minggu kami akan berikan kepada anda pendedahan dan juga perkembangan institusi pengajian tinggi IPT dalam negara. Sekali lagi, saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Sudah memilihmu, aku tahu kau sudah berpunya. Apa ku rasa ku pendam saja. Coba lupakan, kau tetap ku ingat seakan beban di hati. Jadi tolong dengar, walau hanya sebentar. Ku ingin luar apa ku rasa. Cukup kau dengar, bagiku sedikit masa. Jadi tolong dengar, walau hanya sebentar. Ku ingin luar apa ku rasa. Cukup kau dengar, bagiku sedikit masa. Engkau cantik bukan sekadar paras rupa. Engkau buat aku senyum, buat aku ketawa. Kau selalu ada bila ku berduka. Tapi semakin kita rapat aku tambah luka. Hari demi hari ku terus menanti. Coba jauhkan diri tapi kau yang menghampiri. Jadi bagaimana ku terjatuh cinta. Kalau hari-hari kau buat aku gila. Kau tu sudah berpunya, apa harus ku buat? Lihat kau dengan dia, hatiku bukannya kuat. Aku nak nombor 1, bukan nombor 2. Salahkah aku sebab aku jatuh cinta dengan kau? Sebab aku nak hidup tua bersama kau. Yeah, I've been hiding what I've been feeling for a while. So let me tell you right now. Jadi tolong dengar, walau hanya sebentar. Ku ingin luar apa ku rasa. Cukup kau dengar, bagiku